Okey pelajar-pelajar, untuk hari ni insya-Allah ya kita akan tengok novel. Ya, novel Pelari Muda. Ya, novel Pelari Muda karya Ghazali Ngah Azia. Ni novel kita, ya. Okey, ni novel kita. Kita akan tengok ini ya, karya Ghazali Ngah Azia. Ya, dan kita akan dibantu. Kalau kamu ada macam biasalah ya, kalau ada bahan rujukan anda, ya, kupasan dan kajian, tak kisahlah ya, apa pun penerbit boleh berada di sisi anda, ya. Itu dua. Dan juga cikgu pesan tadi untuk bersama-sama dengan kamu ialah bahan menulis, ya, buku ataupun testpad, ya, di mana kita berhenti tempoh hari ya untuk watak perwatakan, dan kita akan sambung dengan latar pada pagi ni, ya. Okey, baik. Jadi sebelum kita nak tengok kupasan latar, ya, cikgu nak kita nak tengok dulu ya, setakat mana yang kita dah selesai bincangkan ya untuk novel ni, ya. Okey, mengkaji novel, pelajar-pelajar ya, mengkaji novel, kita untuk menyelesaikan novel Pelari Muda ni ya, ada beberapa unsur kajian yang kita kena tengok, ya. Anda sedia maklum, ya. Okey, baik. Kita nak tengok ya apa bahan yang kita dah selesai bincangkan ya untuk novel Pelari Muda. Okey, cikgu buat catatan sedikit, ya. Pelari Muda karya Ghazali Ngah Azia. Ya. Okey, untuk novel ya, dalam jawapan peperiksaan ya, perlu menyebut nama teks iaitu Pelari Muda, dan perlu diikuti dengan pengarang dia sekali. Jadi pengarang kita Ghazali Ngah Azia. Okey, setakat ini ya, dalam novel Pelari Muda ni apa yang kita dah selesai dan apa yang kita belum selesai dan mesti diselesaikan untuk novel ni sahaja, ya. Okey, baik, kita tengok apa yang kita dah selesai sebelum ini. Okey, Pelari Muda ya, kita mesti tengok unsur kajian sinopsis. Okey, selesai. Ya, kita dah tengok dah bab 1 hingga bab 15. Ya, bab 1 sampai bab 15, ya, semua orang dah tahu jalan cerita novel ini. Ya, semua orang dah tahu ya apa kisah dalam novel Pelari Muda ni. Okey. Baik, unsur kajian yang kedua. Kita dah tengok tema. Ya, tema tu apa dia? Tema ialah persoalan utama, persoalan pokok. Ya, dalam novel hanya ada satu sahaja tema. Ya, satu sahaja tema. Ya, bukan dua, bukan tiga, bukan empat. Ingat balik ya apa yang kita dah pernah bincangkan sebelum ini. Satu sahaja tema novel Pelari Muda. Ya, novel kita lah. Itu yang kedua. Okey, seterusnya apa yang kita sudah kaji? Yang ketiga, kita sudah tengok persoalan. Persoalan ini ialah ranting-ranting, ya, rangkaian selain daripada tema. Ya, kita dah tengok, ya, nota pun dah ada, ya, sebanyak 6 persoalan yang pernah kita sama-sama bincangkan, ya. Nota masing-masing dah ada. Ini unsur kajian yang ketiga. Baik, seterusnya kita dah kaji apa lagi? Yang terakhir kita dah tengok watak perwatakan. Ini unsur kajian yang keempat, ya. Sepanjang PDPR ni ya, kita dah tengok watak dan perwatakan. Ya. Okey, boleh respon tak pada cikgu? Siapa watak utama novel? Betul. Ya, bagus.
Ya, Kamarul. Terima kasih atas respon. Bukan Syahrul ataupun bukan Khairul. Pastikan nama ini dah set dalam minda anda. Ya, watak utama ni ialah Kamarul. Mengapa mesti ingat betul-betul, sebab kalau kamu tukar kepada Khairul, markah anda kosong. Ya, okey. Sekejap kita terima sahabat kita. Oh, siapa ya? Nur Aini Abdul Latif. Nur Aini Abdul Latif, siapa? Okey, nanti maklumkan pada cikgu ya. Okey, watak utama kita ada Kamarul ya dalam novel kita, dan kita dah tengok beberapa perwatakan sampingan ya. Kita ada watak utama dan kita ada watak sampingan ya. Boleh respon siapa watak sampingan yang ada dalam novel kita? Sarida, ya, heroin ya. Kita ada watak Sarida. Okey. Selain Sarida, Encik Kadir. Ya, betul. Jurulatih Suresh, ya, sahabat baik kepada Kamarul. Ada lagi? Julia, ya betul. Okey, terima kasih. Majah, tepat. Itu antara watak-watak sampingan ya dalam novel kita. Jadi baguslah ya, maknanya masih kekal dalam minda anda ya untuk novel Pelari Muda. Jangan ubah nama watak. Sarida jadi Sonia, tak boleh ya. Sebab tak ada watak Sonia dalam novel kita. Ada pastikan ya betul ejaan tu ya. Okey, yang keempat kita dah selesai, dan hari ini unsur kajian yang kita akan tengok ialah latar ya. Kejap lagi kita akan bincangkan topik ini. Tajuk ini dalam novel Pelari Muda. Okey, ini yang kita dah bincangkan ya. Ini ialah kita yang dah kita bincangkan. Okey, ada lagi beberapa unsur kajian lain yang masih belum kita bincangkan. Okey, boleh bagi tahu cikgu tak? Ya, kamu dah tengok dalam novel, apa lagi yang kita berbaki? Ya, Akilah, apa dia? Plot. Ya, betul. Plot dan teknik plot. Ini gabungan. Ya, ya betul. Sekejap. Ya, terima kasih ya atas respon. Betul ya. Kita masih berbaki ya gaya bahasa seperti yang disebut tadi, tepat, yang belum kita kaji. Yang merah ni maknanya ya kita belum kaji. Yang ke-8 nilai ya dan yang ke-9 pengajaran. Nampak ada 4 lagi ya masih berbaki yang kita kena bereskan ya. Ini 4. Nampak yang merah ni masih belum ya. Okey, jadi maknanya nampak ya yang telah kita kaji ya, itu dia yang masih berbaki kita mesti selesaikan ya untuk menghabiskan ya novel Pelari Muda karya Ghazali Ngah Azia. Ya, karya Ghazali Ngah Azia ya. Okey, ini antara yang kita kena selesaikan, dan insya-Allah hari ini kita akan tengok nombor 5 ya. Kita akan tengok yang ini ya. Okey, baik. Ini unsur kajian ya. Okey, sekarang cikgu nak masuk kepada peperiksaan. Yes. Supaya anda nampak di mana kedudukan novel Pelari Muda ini. Okey, kita tengok sekejap. Okey, di mana kedudukan novel Pelari Muda dalam kertas bahasa Melayu. Ya. Okey, baik. Kita pergi kepada peperiksaan ya, kerana mungkin sikit lagi sama ada PDPR ya ataupun bersemuka ya akan ada peperiksaan akhir tahun ya. Jadi kena tahulah di mana kedudukan soalan ini, berapa markahnya, supaya ya boleh set dalam fikiran kamu ya novel jangan ambil mudah. Ya, jangan ambil ringan ya. Okey, baik. Di mana kedudukannya? Ya, okey. Ada tak siapa-siapa yang dia pernah buat kajian Manalah tahu ya kamu mendahului
Ada tak siapa tahu di mana duduknya novel? Soalan novel duduk dekat mana? Ada tak siapa-siapa yang boleh respon? Sebelum cikgu nyatakan ni sebab kipas tak kena, bagi kena sikit. Kat mana duduk soalan ni? Kertas yang berapa? Kertas berapa? Ada siapa yang tahu? Bahagian B, okey, Nurin Dalila, bahagian B. Kertas berapa, Nurin? Kertas 1 atau kertas 2? Kertas 2 kot cikgu. Berani menjawab. Masih berkot-kot tapi ada keyakinan nak cuba menjawab. Kertas 2 ada sebut, kertas 1 pun ada sebut. Maknanya antara tahu dengan tidaklah. Bahagian B. Kertas 2, ada yang kata kertas 1. Okey, baik. Kita rongkai masalah ini ya, supaya anda tahu kedudukannya. Okey, baik. Novel, kertas, ya Sofia. Kertas 2, berteka-teka lagi. Okey. Okey. Ada lagi nak cuba berteka-teka? Tak payahlah. Kita teruskan selesaikan. Okey. Novel pelari muda duduk dalam kertas 1. Lepas ni jangan sebut kertas 2. Ya, jangan lepas sebut kertas 2. Maknanya kena confirm dah. Dekat mana kedudukan soalan kita? Kertas 1. Okey, kedudukannya ialah pada kertas 1 bahagian B. Ya, duduknya ialah kertas 1, BM kertas 1 yang masanya 1,5 jam. Ya, 1,5 jam dengan markahnya ialah 60 markah. Ini kertas 1. Jadi pelari muda ni duduk dalam kertas 1. Dekat mana? Dekat bahagian B. Ya, bahagian B dekat mana? Dekat soalan nombor 3. Ya, soalan nombor 3. Kedudukan dia. Soalan ketiga. Maknanya bahagian B ni ada 3 soalan. Ya, dan novel duduk pada soalan yang ketiga. Soalan nombor 3. Dengan pemberian markah sebanyak 10 markah. Nampak? Bukan sikit-sikit markah dia. Ya, benda nak kaji punyalah banyak sampai 9. Kita dah senaraikan tadi. Punyalah banyak. 9 perkara yang kita nak kena tengok. Lepas tu markah dia pula 10 markah pelajar. Ya, daripada 60 ni, daripada 60, okey merah. 10 daripadanya datang daripada soalan novel. Okey? Maknanya anda kena mulakan. Kena mulakan persediaan. Ya, maknanya novel kita ni 10 markah datang daripada buku ini. Batang daripada buku ini. Kena ada preparation. Ya, jangan ambil mudah, jangan ambil ringan ya. Dengan 9 unsur kajian yang kita nak kaji, ya, dengan markah 10 yang diberikan pada kita. Okey, 10 markah ni dipecahkan. Okey, jadi kamu dengar betul-betul macam mana nak dapat markah, nak skor 10 tadi. Okey, 10 markah ni pelajar diberikan, kita pakai pen biru, pen hitam lah ya. Dipecahkan kepada 2 perkara. Isi sebanyak 6 markah. Take note, ambil perhatian ya. Isi sebanyak 6 markah. Lepas tu dipecahkan pula kepada bahasa ya, 4 markah. Tak larilah. Markah bahasa ni karangan ke novel ke tak larilah ya, ada markah bahasa yang diberikan. Jadi jumlahnya ialah 10 markah. Nampak? Ya, pecahannya. Tu. Okey, boleh nampak tak yang cikgu catatkan ni? Boleh nampak tak belajar? Boleh. Okey. Bagus. Kalau ada gangguan ke tak nampak ke bagi tahu ya. Okey, 10 markah. Okey, lagi cikgu terangkan lagi. 6 markah ni diperoleh daripada 3 isi. 3 isi, kena bagi 3 isi berserta 3 contoh peristiwa. Pelajar-pelajar, dalam novel kita tak sebut huraian. Kita sebut perkataannya contoh peristiwa. Ya, kena bagi 3 isi dan 3 contoh peristiwa. Bagi isi sahaja, tak ada contoh peristiwa, kamu dapat 1 markah. 1 markah. Ada isi, ada contoh peristiwa, kamu akan dapat 2 markah.
Ya. Jadi kena bagi 3C, 3 markah dan kena bagi 3 contoh peristiwa lagi 3 markah. Jadi jumlahnya ialah 6 markah. Markah bahasa insya-Allah biasanya guru pemeriksa dia akan bagi markah penuh lah. Ya. Jaga je jangan ada kesilapan. Selain daripada itu, salah lah dah. Sepatutnya apa dia belajar? Selain daripada itu salah. Ya Adawiyah. Cuba. Tepat. Ya. Jangan buat silap. Ya, tidak ada selain daripada itu, tidak ada selain dari itu. Ya, kita guna selain itu. Persoalan berikutnya ialah, bagilah apa dia persoalan kamu. Okey, sampai di situ. Ya, sila. Ada Lila. Tapi itu pasal lagu ke? Bunyi lagu. Lagu? Ya ke? Oh. Tahu ke Nasibah? Ada bunyi lagu. Terganggu ke? So cikgu macam perlahan dari lagu tu. Oh, ya ke? Okey. Betul ke yang lain pun sama ke dengar macam mana Dalila dengar? Betul ke? Oh, tak. Tak. Yang lain macam mana? Yang lain clear ke suara cikgu? Tu maknanya okey Dalila, terima kasih. Kalau tidak kamu tak tahu mungkin masalah tu daripada telefon kamu kot Dalila. Ya, sebab rakan yang lain clear. Okey. Okey Dalila, cuba tengok balik apa masalah dalam telefon kamu. Okey Dalila ya, terima kasih apa pun. Okey, kita kembali semula. Okey, setakat ini boleh faham tak kedudukan kertas peperiksaan untuk soalan novel? Boleh faham pelajar? Boleh ya? Okey, bagus. Jadi, apa yang cikgu nak sebutkan kepada anda ya, maknanya jangan ambil mudah. Jangan rasa ringan ya novel pelari muda. Jangan rasa tak nak masuk kelas. Ya, jangan rasa tak apalah. Jangan. Jadi bila kamu dengar huraian penjelasan cikgu tadi, kamu kena faham. Ya, 60 markah daripada kertas 1, 10 daripadanya datang daripada novel kita. Ya, dan daripada novel kita pula kita kena bincangkan 9 unsur kajian tadi. Nampak ya? Bandanya banyak sangat, markah nak dibagi 10. Lepas tu, satu lagi kita tak tahu soalan apa akan keluar dalam peperiksaan. Orang kata belajar bagai nak rap. Kan, belajar bagai nak rap banyak sangat. Belajar sampai 9. Nak masuk mungkin latar. Nak masuk mungkin persoalan. Nak masuk dalam peperiksaan mungkin watak perwatakan. Kita tak tahu mana satu daripada 9 yang kita belajar ni yang akan menjadi soalan dalam peperiksaan kita. Okey, cikgu bukan nak ugut, cikgu bukan nak gertak, tapi cikgu nak kamu nampak gambaran pada baru novel, baru kertas 1, bahagian B, soalan nombor 3. Sedangkan bahasa Melayu ada tata bahasa, ada pemahaman, ada ringkasan, ada ulasan. Allahu Akbar. Banyak sangat yang kamu belajar dalam satu mata pelajaran bahasa Melayu. Itu cikgu nak buat gambaran ya. Okey, sekarang kita terus kepada perbincangan kita pada pagi ini. Okeylah, jadi selesailah ya cikgu nak terangkan tentang kedudukan kertas dan juga kedudukan unsur kajian novel kita. Ya, jadi cikgu nak terus kepada PowerPoint ya. Cikgu sediakan sedikit bahan untuk kita tengok bersama-sama. Okey, kenapa tidak ada? Sekejap. Bahan ya PowerPoint ni. Okey, sekejap. Dah terkeluar ke? Betul lah tu sebab kosong. Sekejap ya. Sebab tak ada. Bahannya dah disediakan. Cumanya tak termasuk dalam. Memang tak ada. Dah terkeluar lah tu. Ke mana? Sini. Okey, ni dah selesai. Sekejap ya. Bahannya dah terkeluar rupanya. Okey. Latar ni. Baik. Alhamdulillah. Ya. Okey, kita pergi ke... sekejap ya. Kamu dah nampak Okey.
Okey. Cuba perhatikan sekarang. Okey pelajar, ini nota cikgu. Ya, nota cikgu untuk kita kongsikan bersama-sama. Baik, di bahagian latar, okey seperti yang kamu nampak. Ya, boleh nampak tak pelajar? Cikgu sedang kongsikan latar terbahagi kepada 3. Apa dia? Ya, ada nak respon apa? Okey, baik. Ya, tak apa. Okey, kalau ada apa bagi tahu nah. Okey, kita ada latar tempat, latar masa dan juga latar masyarakat. Ini dalam tajuk latar sahaja. Ya. Jadi pagi ni cikgu kupas latar sahaja. Cikgu tak nak masuk nilai, cikgu tak nak masuk pengajaran, nanti kamu confuse. Ya, jadi kita fokus kepada latar sahaja ya. Okey, apa gangguan ni? Okey, sekejap. Okey. Latar ada 3, latar tempat, latar masa dan juga latar masyarakat. Jadi ketiga-tiga latar ini ya ada unsur kajian yang tersendiri kerana cikgu sebut tadi. Apa dia? Ya, kena ada 3 isi dan kena ada 3 contoh. Ya, 3 isi dan juga 3 contoh. Maknanya untuk latar tempat, untuk latar masa, untuk latar masyarakat, mesti ada 3 isi dan juga 3 contoh. Okey. Ya, cikgu akan kongsikan dengan anda bagi ketiga-tiga latar ini ya supaya kamu boleh nampaklah. Tapi bukan semualah ya. Cikgu mungkin akan bagi sedikit saja nota dan selebihnya mungkin anda perlu merujuk ya dan mencari bahan ya. Okey, kita teruskan. Latar tempat yang pertama ya. Tadi latar ada berapa? Latar ada 3. Di samping itu anda mungkin boleh rujuk ya. Kalau siapa yang ada buku rujukan ya boleh buka lah ya buku rujukan apa sajalah ya yang ada pada kamu yang kamu dah beli sebelum ini, boleh buka, boleh rujuk kepada tajuk latar. Okey, nota cikgu fokus kepada contoh pusat sukan Kampung Pandan. Ya, pusat sukan Kampung Pandan. Mungkin dalam buku rujukan yang ada di tangan kamu tu macam-macam latar. Boleh, tak ada masalah. Tetapi ini adalah nota cikgu. Ya, okey. Pilihan cikgu yang pertama untuk contoh isi yang besar ni, yang tulisan huruf besar ni, pusat sukan Kampung Pandan, ini kita namakan isi. Kalau soalan, okey cikgu buat contoh soalan ya pelajar ya, contoh soalan. Soalan tanya, berdasarkan novel yang anda kaji di tingkatan 1, nyatakan, ni soalan, apa dia? Nyatakan 3 latar tempat. Titik. Ya, berdasarkan novel yang anda kaji di tingkatan 1, novel kita lah, nyatakan 3 latar tempat. Contoh soalan. Jadi cikgu pilih yang pertama, latar tempat yang pertama cikgu pilih pusat sukan Kampung Pandan. Cikgu tulis huruf besar ni. Ya, pusat sukan Kampung Pandan. Kamu bagi ini, kamu dah dapat 1 markah. Ya, sebab ditanya tadi apa soalan, nyatakan 3 latar tempat. Dia tak teruskan dengan dan 3 contoh peristiwa. Soalan tak akan ada macam itu. Tetapi kamu pelajar, cikgu dah terangkan tadi, takkan dia nak bagi tahu. Jadi kita sebagai calon peperiksaan kena tahu. Bila kita dah bagi isi, kita kena bagi contoh peristiwa. Ini yang cikgu di bawah ni, ya ini ialah contoh peristiwa. Di sini, kamu bagi macam ni, kamu dah dapat lagi 1 markah. Ini cara menjawab soalan novel. Boleh ikut cikgu ya. Okey, kita olah lah. Ini namanya huraian contoh peristiwa. Okey, apa yang berlaku di pusat sukan Kampung Pandan? Seperti mana yang anda semua tahu, tempat di mana Suresh dan rakan-rakannya berlatih di bawah kendalian Encik Kadir sehinggalah berjaya membentuk Kamarul menjadi atlet yang berjaya dan meraih kejuaraan dalam sukan C di Bangkok.
Panjang huraiannya. 1 markah untuk kamu kalau kamu boleh hurai begini. Ya, ini namanya contoh peristiwa. Nak memudahkan kamu dapat dan cari, cikgu letakkan bab 2. Bab 2 muka surat 9. Boleh rujuk. Ya. Okey. Nanti akhir sekali dah selesai kelas kita, buat nota. Pastikan buat nota. Kamu tak akan mampu. Ingat, kalau tangan tidak menulis, mata tidak melihat betul-betul apa yang kamu catat dan minda kamu tidak berjalan memikirkan apa yang kamu sedang buat. Ya, kita cikgu lah, ya, dan kebanyakan kita kena ada usaha lebih sikit. Ya, jadi lepas ni kena buat nota, ya, untuk kamu, bukan untuk cikgu, ya. Ini yang pertama, pilihan cikgu. Kalau soalan tadi. Okey, kita tengok seterusnya. Setakat ni ada apa nak tanya? Silakan. Ada apa nak tanya? Silakan. Sila, boleh. Ya. Ya, cikgu faham soalan itu. Cikgu faham. Sebab kebanyakan, okey, setakat ni yang cikgu semak latihan-latihan pelajar memang. Pelajar biasa dia akan buat pendek saja. Memang betul. Dalila yang bertanya. Ya. Jadi, kebanyakan pelajar memang suka buat pendek. Okey, cikgu nak bandingkan, kamu buat perbandingan sekejap. Pelajar sekolah biasa, bahkan pelajar sekolah Raja Perempuan Takyah pun, dengan satu skrip jawapan yang pernah cikgu ambil daripada pelajar-pelajar MRSM. Jawapan sangat berbeza. Pelajar daripada sekolah yang biasa-biasa ni, termasuklah pelajar cikgu pun, ya, di sekolah Raja Perempuan Takyah, tak mampu dan bahkan mereka tak nak buat secantik dan selengkap jawapan. Jadi menjawab pada soalan Nurin tadi, ya, mereka suka nak buat pendek. Ya, tempat Surya dan rakan-rakannya berlatih. Kadang-kadang macam tu saja. Dengan, cuba kamu banding perbezaan dengan apabila cikgu buat huraian macam ni. Ya, satu jawapan, latar tempat yang terdapat dalam novel yang saya kaji ialah di Pusat Sukan Kampung Pandan. Di mana di sinilah Suresh dan rakan-rakannya berlatih. Titik. Lepas tu dia bagi si yang kedua. Berbanding dengan cikgu buat macam ini. Okey, antara latar tempat dalam novel yang saya kaji ialah, Allahu Akbar. Sekejap. Bateri nak ni kena, mana dia? Sekejap, kena pasang. Okey. Berbanding dengan ayat cikgu berikutnya, antara latar tempat dalam novel yang saya kaji ialah di Pusat Sukan Kampung Pandan. Titik. Di sini, ya, Suresh dan rakan-rakannya, Kamarul, ya, dan rakan-rakannya berlatih di bawah kendalian Encik Kadir. Ya, Encik Kadir telah melatih atlet-atlet negara ini sehingga berjaya, ya, dan meraih kejuaraan dalam Sukan C di Bangkok. Cuba kamu tengok bezaannya. Menjawab pada soalan tadi. Ya, jawapan yang pertama, latar tempat di Pusat Sukan Kampung Pandan di mana Suresh dan rakan-rakannya berlatih. Titik. Tak. Pelajar suka buat macam ni. Berbanding dengan contoh yang cikgu bagi. Jadi kamu cuba tengok. Mana yang lebih kemah? Mana yang lebih, kalau orang baca tu ada rasa, oh, cantiknya jawapan dia. Cikgu menjawab pada soalan tadi. Kamu ada jawapannya. Bila cikgu sebut macam itu. Jadi kamu boleh buat pilihan lah. Boleh buat pilihan. Nak yang mana satu? Nak yang A tadi atau yang B? A tadi jawapan pelajar, B jawapan cikgu. Sendiri pilih. Ya, jawapan yang cikgu sedang berikan kepada anda ini ialah jawapan biasanya ialah pelajar-pelajar yang yang memang dia nakkan, ya, kalau orang baca ada rasa kepuasan. Ya, bila kita dah belajar penat-penat kan, kita dah belajar, kita dah habis satu novel ni kita kaji, lepas tu kita bubuh jawapan dalam peperiksaan. Antara latar tempat dalam novel yang saya kaji ialah Pusat Sukan Kampung Pandan di mana Suri dan rakan-rakannya berlatih. Ya Allah, belajar setahun pelajar, baca buku ni, jawapan kita pandang itu saja, lepas tu kita nak markah banyak-banyak daripada cikgu. Kamu ada jawapannya. Okey? Boleh ya yang bertanya tadi, ya?
Jadi kamu, jadi faham kan? Jadi kamu boleh buat pilihan lah ya. Mana sepatutnya sebagai pelajar, ya kita akhir tahun kita nak markah baik daripada cikgu, yang mana satu patutnya kita buat. Gitu. Okey. Baik, terima kasih bertanya dan harap cikgu menjawab soalan anda ya. Okey, seterusnya kita terima kasih. Baik, seterusnya kita pilih latar tempat yang kedua, kantin sekolah. Ini pilihan cikgu. Dalam buku rujukan, mungkin ada, mungkin tak ada. Jadi tapi cikgu buat jawapan kantin sekolah. Anda boleh ambil terus jawapan cikgu, tak ada masalah Okey, nampak cikgu olah. Ya, masih latar tempat, betul. Masih latar tempat dan ini adalah poin yang kedua. Tadi di mana? Di Pusat Sukan Kampung Pandan pertama. Isi yang pertama. Sekarang kita masuk isi yang kedua, kantin sekolah. Okey, apa yang berlaku di sini? Ini satu markah, kantin sekolah satu markah dan ini lagi satu markah ya. Tempat di mana Saridah dan Juriah. Tadi anda ada sebut Juriah kan? Ini adalah sahabat baik Saridah. Berbincang tentang hubungannya dengan Kamarul. Panjang sangatlah, saya nak letak titik dekat Kamarul. Boleh tak? Boleh. Sebab ada yang dekat sini. Yang ialah kata hubung. Kita baru saja belajar kata hubung. Panjang sangat kan? Kita letak titik dekat situ. Kita mulalah balik. Hubungan Saridah dan Kamarul mula renggang. Ayat lain. Jangan lupa pelajar, anda ada 4 markah bahasa tadi. Jaga-jaga. Kadang-kadang kita buat ayat yang panjang-panjang tapi salah dari sudut tata bahasa. Ini kita tak nak. Ya, macam cikgu sebut tadi, kalau boleh tak nak ada pen merah cikgu, garis di bawah perkataan kamu. Tak nak. Kita nak clear daripada ayat kita yang pertama sampailah kepada ayat kita yang terakhir. Bersih. Tidak ada kesalahan yang kita lakukan. Seboleh yang mungkin kita nak macam itu. Ya. Jadi dapatlah kita markah 4 bahasa tu full mark. Markah penuh. Kita nak yang macam tu. Kita ulang, di mana tempat Saridah dan Juriah berbincang tentang hubungannya siapa Saridah dengan Kamarul yang renggang. Kalau tak nak, tak situ-situ, letak titik, sambung. Juriah menasihati Saridah melupakan Kamarul, sebaliknya menumpukan perhatian terhadap SPM. SPM ni apa? Maknanya kita tahu Saridah, Juriah, siapa lagi? Kamarul, Suresh, Mahat, kawan-kawan mereka. Mereka ni ialah pelajar SPM. SPM tingkatan berapa? 5, betul. Ya. Jadi mereka ni nak ambil SPM tapi biasalah remaja kan. Ya, tak payah tingkatan 5, kadang-kadang tingkatan 1, kadang-kadang darjah 6 kan. Perasaan itu kita tak boleh nak elak ya. Ingin menyayang, ingin disayang, fitrah Allah jadikan. Cumanya dalam ni bagaimana kita kontrol. Tak ada masalah kalau ada rasa tu. Sebab ini adalah lumrah, fitrah kan. Jadi dekat mana cikgu ambil? Dekat bab 7. Muka surat 52 sampai 57. Rajin sikit lepas habis kelas ni pergi buka muka surat ini. Betul tak? Cuba dapatkan. Ya, kamu kalau rajin, usaha lebih, ganjaran pun lebih. Biasalah kan, memang macam tu kan. Okey, kenapa cikgu cakap macam tu? Sebab apa? Sebab akhir tahun kamu sekolah sampai bila? Sampai tahun depan, bulan 2. Bulan 3 semua dah masuk alam baharu, tingkatan 2 dah. Jadi, buku teks ni kita hantar pelajar. Kita dah tak pegang, kita dah tak pakai. Ya, tinggallah dia di tingkatan 1, tingkatan 2 kita bawa buku baru pula. Baharu. Jalan ke puncak. Kamu jumpa dengan Laiman pula. Jadi kamu tinggallah Kamarul. Jadi sebab itu, sebelum kamu hantar buku ni, berujuklah muka surat yang cikgu sebut. Supaya ingatan kamu akan lebih kuat. Mengingat sebab kamu ada usaha. Kamu rajin, kamu merujuk, kamu mengkaji. Selepas dah belajar ni. Okey. Baik, habis kantin sekolah. Isi yang kedua. Ada apa nak tanya? Boleh Boleh faham tak pelajar? Boleh, bagus. Cepat faham. Ni senang cikgu mengajar. Boleh, kita teruskan seterusnya. Ada tak isi lain yang cikgu ambil? Mari kita tengok sama-sama. Ada.
Isi yang ketiga pelajar, rumah Kamarul. Ini pilihan cikgu dan kebanyakan buku rujukan memang ada rumah Kamarul. Ya, sebab banyak peristiwa yang melibatkan Kamarul berlaku di rumah dia. Ini satu. Ya, okey, boleh baca sendiri di mana bab 4 muka surat 26. Rujuklah. Ya. Okey, kemudian peristiwa lain. Bab 1 ada lagi bab 7. Ya, bab 1 Mak Jah menegur Kamarul yang berdiam diri. Kalau kamu masih ingat, ya, dalam novel kita bab 1 tajuk dia mengapa muram. Mengapa muram? Siapa yang muram? Kamarul. Cubalah rujuk balik ya. Kemudian ada peristiwa lain yang berlaku di rumah Kamarul. Bab 7. Ya, ini bab 4. Nampak banyak peristiwa yang melibatkan di rumah Kamarul. Latar tempat di rumah Kamarul. Bab 4 ada, bab 1 ada, bab 7 ada. Apa cerita ya bab 7? Okey, Mak Jah menegur sikap Kamarul yang mengoyakkan akhbar hanya kerana ada wajah Encik Kadir. Kita tahu, semua kita tahu cerita. Apa kisah ya Kamarul dengan Encik Kadir. Kita tak payahlah ulas. Ya, masing-masing tahu ya apa kisah yang berlaku antara Kamarul dengan Encik Kadir ni. Okey, soalannya, boleh tak cikgu saya nak masukkan peristiwa 1. Kemudian saya nak masukkan peristiwa 2, bab 1. Lepas tu saya nak masukkan bab 7, peristiwa yang ketiga untuk rumah Kamarul. Mungkin dengan alasan pandang sikit jawapan saya cikgu. Jawapannya begini. Dalam peperiksaan pelajar, nak menunjukkan kematangan kita dan kemahiran kita tentang novel ini, anda memadai hanya satu contoh peristiwa sahaja. Jangan lepas dah masuk ini, tambah lagi. Ya, selain itu Mak Jah di rumah Kamarul juga Mak Jah menegur Kamarul ya yang bersikap bermuram durja. Ya, di rumah Kamarul juga Mak Jah pernah menegur. Kita tak nak jawapan yang macam ini. Harap faham. Ya, sebolehnya mungkin kita ada satu peristiwa yang kita benar-benar tahu peristiwa itu yang kita olah. Kita tak nak masuk sampai 2-3 contoh, tak mau. Ya, sebab nak panjang jawapan maka kita bagi 2-3 contoh. Yang ini tak mantap jawapan yang macam ini. Guru pemeriksa akan cari satu saja. Lepas tu dia tolaklah sikit markah 10, jadikan 9. Sebab jawapan kamu tak berapa nak kebal. Lepas tu baca lagi, yang ketiga pun sama. Dia tolak lagi, tinggal 8. Kita tak nak berlaku macam itu. Ya. Jadi pastikan kamu menguasai jalan cerita. Ada apa nak tanya? Silakan. Tak ada. Okey, jelas ya. Okey, kita dah ada 3 isi. Maka cukup 6 markah kamu untuk isi dan cukup 3 markah untuk isi dan 3 markah untuk huraian contoh peristiwa tadi. Lengkaplah 6 markah dan 4 markah bahasa. Kalau baik bahasa kamu, maka 10 markah dalam tangan kamu sekarang. Sekiranya soalan bertanya tentang latar tempat, kalau soalan keluar latar tempat, macam tu kamu jawab. Ya, okey, selesai rumah Kamarul. Habis dah. Ya, anda dah cukup dah markah. Ini cara menjawab dalam peperiksaan. Okey, seterusnya kita tengok ada lagi tak yang cikgu bantu anda untuk latar tempat. Okey, latar tempat lain yang cikgu kongsikan di sini. Ada hospital, ada bengkok, ada perpustakaan. Isi ada, tetapi huraian contoh peristiwa anda boleh buat sendiri. Ya, dalam peperiksaan tadi dah bagi 3. Kalau rasa betul-betul menguasai. Kalau rasa nak bagi 4 lah nak masuk hospital, silakan. Cukup 4. Jangan bagi sampai 5-6. Pemeriksa tak suruh, cikgu tak suruh dan tak dapat markah tambahan pun. Ya, sebab tadi kita dah bincang pemarkahan. Dari sudut pemarkahan tak perlu sampai 6 isi, tak perlu sampai 5. Memadai 4. Kalau nak bagi lebih lah. Jadi kita ada latar tempat hospital. Rasa-rasa semua orang boleh menguasai jalan cerita, dah tahu apa yang berlaku di hospital. Di Bangkok tempat Suresh,
Kamarul dan atlet-atlet lain bertanding ya dan menang buat balik pingat di perpustakaan, carilah sendiri ya. Okey, habis latar tempat, kita akan berpindah kepada latar berikutnya. Apakah dia? Mari kita tengok. Okey, latar masa. Tutup latar tempat, sekarang kita tengok latar masa. Okey, latar masa ni apa dia? Waktu. Waktu berlaku keseluruhan novel Pelari Muda. Ya, latar masa ni lebih merujuk kepada waktu pagi, apa peristiwa dia, waktu tengah hari, waktu petang dan waktu malam. Ya, kadang-kadang ada masa pun sama, ada zaman pun sama. Ya, ada novel yang cerita zaman darurat, ada zaman yang ceritakan zaman persekolahan dulu. Ya, jadi itu pun juga latar masa. Dalam novel kita, latar masa lebih kepada waktu inilah ya, waktu pagi, waktu tengah hari, waktu petang dan waktu malam. Isi cikgu yang pertama, ni dia. Yang cikgu gariskan bertulisan huruf besar ni semua isi ya. Jadi nanti kalau kamu nak buat nota, kamu nak ambil poin cikgu, kamu boleh catat di sebelah dia, buat dalam kurungan isi. Supaya kamu tahu, isi markahnya 1. Ya, isi markahnya 1. Okey, waktu pagi, apa yang berlaku? Peristiwa Mak Jah menyediakan sarapan untuk Kamarul dan menegur sikap Kamarul yang kelihatan tidak ceria seperti biasa. Peristiwa ini ada dalam bab 1 muka surat 2 hingga 3. Awal-awal bab kita dah tahu. Dekat mana peristiwa ni berlaku? Dekat rumah Mak Jah. Tadi latar tempat. Nampak tak? Saling berkait kan? Ya, latar masa dengan latar tempat. Jadi apa susah? Sebenarnya novel tak susah. Ya, walaupun cikgu sebut tadi ada 9 unsur kajian, tetapi semuanya saling berkait. Satu peristiwa, kita boleh pergi pada latar. Satu peristiwa, kita boleh tengok nilai dan pengajaran. Kamu jangan bimbang. Ya, walaupun cikgu cerita tadi, 9, jangan ambil ringan, jangan pandang mudah. Sebenarnya mudah. Ya, sebenarnya mudah. Yang penting, kuasailah pelari muda. Itu jawapan dia. Okey, peristiwa lain yang cikgu kongsikan dengan anda berlaku pada waktu pagi. Ini dash. Tapi cikgu tak olah. Ya, kamu boleh olah sendiri. Cuma cikgu nak bagi tahu pada waktu pagi ni banyak berlaku peristiwa. Satu yang ini, yang kedua peristiwa di kelas 5B. 5B ni apa? Tingkatan 5. Ya, kelas Kamarul lah. Ya, kelas Kamarul. Okey, di mana kamu boleh rujuk di bab 8, carilah. Ya, cikgu dah ada pandu anda ya dengan bab dengan muka surat. Jadi boleh rujuk, cari nah, rajin sikit ya. Supaya bila hantar buku esok, cikgu pernah terangkan dan kamu akan ingat balik. Bila nak guna? Tingkatan 3 lah. Tahun depan tak pakai. Tahun depan tak usik langsung dah pelari muda sebab kamu akan jumpa dengan Laiman. Kamu akan jumpa dengan Milan. Watak baru pelajar. Tingkatan 3 kamu akan jumpa dengan novel Jalan ke Puncak. Kamu akan jumpa dengan Syahir. Lain nampak? Kita ada watak utama Kamarul. Kita ada watak utama tingkatan 2, Laiman. Kita ada watak tingkatan 3, Syahir. PT3, nak masuk yang mana? Wallahualam. Tak tahu yang mana teks nak masuk. Nampak tak ya? Jadi pastikan ya, cikgu cuma nak sebut rujukan kita ialah buku teks novel Pelari Muda. Jadi tolong kuasai jalan cerita. Okey, kemudian pada waktu pagi juga berlaku peristiwa di perpustakaan. Cari ya. Apa dia? Bab 3, muka surat 17. Apa cerita dia? Siapa yang ada? Kisah apa di sini? Tolong baca. Tolong cari. Tadi kan kita ada buat di perpustakaan, latar tempat lain tadi, dan cikgu tak olah, carilah. Ya. Okey, selesai waktu pagi. Ada apa nak tanya waktu? Sama saja, uraian sama macam latar tempat. Ya, latar tempat bagi nama tempat, bagi contoh peristiwa. Latar masa bagi waktu dia, kemudian bagi contoh peristiwa. Sebenarnya mudah, ya. Okey, kita pergi seterusnya. Waktu pagi. Okey, waktu petang. Kita pilih isi yang kedua pada waktu petang dan ini jalan contoh peristiwa dia. Suris menunggu Kamarul di Padang Pusat Sukan Kampung Pandan untuk menjalani latihan di bawah kendalian Encik Kadir. Tetapi Kamarul tidak hadir latihan pada petang itu. Ini bab 2 muka surat 9.
Ya. Waktu pagi dekat rumah Kamarul. Waktu petang dekat Padang Sukan Kampung Pandan. Nama Padang ni jangan tukar-tukar ya. Jadi mindset anda tolong ingat nama tempat Suris dan atlet-atlet lain menjalani latihan. Pusat Sukan Kampung Pandan. Ya, pastikan kamu ingat nama ni ya sebab kena ingat sampai waktu form 3 nanti. Ya, form 3 nak jawab soalan PT3. Andai ditakdirkan wujud balik PT3. Ya, soalan PT3, soalan peperiksaan awam kita tak tahu dia nak ambil teks yang mana satu. Ya. Okey. Peristiwa lain berlaku pada waktu petang, cikgu catat satu lagi tambahan di bab 9. Ya, muka surat 66. Kemuncak cerita. Ya, kemuncak pada novel kita berada pada bab 9 muka surat 66. Apa dia? Okey, tolong rujuk, tolong dapatkan. Ya, cikgu harap tidak terhenti di sini. Ya, bila buat nota nanti untuk kamu juga, kamu catatlah peristiwa lain di bab 9 muka surat 66 ni apa peristiwa dia. Kamu tolong catat. Ya, ini untuk kamu ya. Cikgu ingatkan betul-betul. Ini untuk kamu. Habis saja tahun ini, habis saja tingkatan 1, kita dah tak bincang pelari muda. Jadi pastikan nota anda lengkap. Ya, okey. Settle pada waktu petang. Dah ada 2 isi. Ya, cikgu bantu anda dengan 2 isi. Ada lagi tak? Okey, kita tengok seterusnya. Tak ada dah. Ya, jadi isi yang ketiga dan keempat, cikgu tinggalkan kepada anda untuk menambah nota waktu seterusnya. Ada waktu ini ada. Ya, ada waktunya tetapi apa peristiwanya? Mohon ya, lengkapkan nota masing-masing. Apa yang berlaku pada waktu tengah hari, ya, dan apa pula yang berlaku pada waktu malam. Ada ke tak ada? Jawapannya ada. Cari, dapatkan. Ya, kita ada 5 hari cuti ni. Rabu, Khamis, cuti Deepavali. Jumaat, cuti Sultan Perak. Sabtu Ahad, cuti hujung minggu. Banyak cuti. Selesaikanlah nota. Selesaikan tugasan-tugasan anda. Ya. Okey, selesai latar masa. Habis dah latar tempat. Habis dah latar masa. Kita tengok berikutnya. Latar masyarakat. Tu dia. Pelajar. Cikgu gariskan sebanyak 7 isi. Yang ni semua isi ya. Isi untuk latar. Ada 7 markah untuk anda. Tetapi cikgu tak ada bagi contoh peristiwa. Iya ke? Kita akan tengok nantilah ya. Okey, masyarakat yang berdisiplin siapa? Carilah watak dia. Masyarakat yang bertolak ansur. Carilah siapa yang kamu nampak masyarakat yang bertolak ansur dalam novel kita. Masyarakat yang penyayang. Ada tak yang boleh respon? Siapa kamu rasa masyarakat yang penyayang? Ada tak belajar? Bagus. Majah, betul. Ya, Majah lagi. Encik Gading, masyarakat yang penyayang. Betul, terima kasih. Ada lagi? Sarida, Kaisara, tepat. Terima kasih Kaisara ya atas respon. Kita ada Majah, kita ada Encik Kadir, kita ada siapa tadi? Siapa yang kamu sebut? Lupa dah. Sarida. Encik Kadir, Majah, Sarida. Untuk anda Kaisara, ya, tajuk masyarakat penyayang, kamu dah dapat 3 markah untuk contoh. Untuk ni nama watak. Contoh cikgu yakin semua orang tahulah ya. Kalau sebut Majah, macam mana dia seorang yang penyayang? Kalau sebut Sarida, Kaisara bagi tadi watak-watak ni, macam mana dia seorang yang penyayang? Macam mana dia masyarakat yang penyayang? Kemudian Encik Kadir, semua orang tahu. Encik Kadir memang penyayang, ya, ada olahan dia. Terima kasih Kaisara ya atas respon anda. Okey, kita kembali kepada bahan kita ya untuk latar masyarakat. Okey, baik. Latar masyarakat ya. Ada sebanyak 7 isi yang cikgu kongsikan kepada anda. Ya, boleh tengok ini ya 1 hingga 7. Ya, ini ialah isi. Ya, bila Kaisara sebut nama-nama tadi untuk masyarakat yang penyayang, bermakna anda tahu watak dan anda tahu
apa kisah kepada watak itu untuk membuktikan mereka 3 orang tadi ialah masyarakat yang penyayang. Tolong. Ya, maknanya bila cikgu buat senarai ini, cikgu harap masing-masing yang bersama dengan cikgu 26 orang ni tahu nak kembangkan isi tadi dengan huraian contoh peristiwa. Masyarakat yang aktif bersukan, mestilah kamu tahu siapa. Senaraikan nama dan ceritakan dekat mana mereka bersukan. Timbul balik latar tempat tadi kan, ya, dekat mana? Dekat pusat latihan Kampung Pandan. Bila mereka berlatih, timbul pula latar masa, tapi dalam jawapan untuk latar masyarakat. Jadi dia saling. Itu cikgu sebut tadi, sebenarnya walaupun kita bincang 3 latar, saling membantu, ya, ketiga-tiga latar tadi. Okey. Baik, kita tengok ada tak contoh, ya, yang okey. Kenapa dia ni? Sekejap. Ada tak contoh, ya, yang cikgu kongsikan dengan anda? Mari kita tengok. Okey, sekejap. Sini. Santai sini. Macam tu. Duduk sini. Okey. Okey. Ada cikgu bantu anda untuk isi yang ke-7 tadi. Masyarakat yang tegas menjalankan tanggungjawab. Ya. Cikgu bagi Adibah dan juga Encik Kadir. Kedua-duanya ada huraian contoh peristiwa. Ya, dan anda boleh pilih salah satu. Ya, untuk menunjukkan masyarakat yang tegas dan bertanggungjawab itu. Ya, boleh pilih salah satu, ya, untuk masyarakat isi. Yang ni isi. Ya, dan ini satu contoh peristiwa terdapat dalam bab 8 muka surat 59 dan ini lagi satu contoh peristiwa. Jangan masuk dua-dua dalam kertas peperiksaan, ya, sebab kita nak jawapan yang menunjukkan anda memang tahu jalan cerita bagi satu-satu contoh peristiwa. Ini pilih salah satu. Untuk nota, boleh tak saya ambil dua-dua cikgu? Silakan. Nota tak ada masalah. Ya, supaya kita boleh bersedialah. Ya, kalau rasa ingat yang ni, kita bagi nama Adibah. Ya, kalau rasa nak bagi Encik Kadir, kita bagi cerita buat Encik Kadir. Pilih salah satu. Ya. Okey, selesai. Masyarakat yang tegas menjalankan tanggungjawab. Bagi yang ni, 1 markah. Yang cikgu gariskan itu ialah isi, ya. Yang ini, yang bawah ni, ini ialah huraian contoh peristiwa. Jadi, satu markah untuk isi dan 1 markah untuk huraian contoh peristiwa. Jadi 2 markah lah. Ya. Okey, selesai. Okey, seterusnya. Ada satu lagi yang kita kongsikan bersama. Ya, tadi Dalila ada tanya kan. Sekarang cuba tengok, ya. Jawapan untuk masyarakat yang prihatin. Ya, masyarakat yang prihatin. Okey, poin kita yang ke berapa tadi ada, ya. Mungkin yang keempat ke yang kelima. Okey, kita tengok, ya. Ini satu contoh peristiwa yang walaupun 3 ayat tetapi dalam satu peristiwa. Encik Kadir begitu prihatin dan mengambil berat keadaan Kamarul ketika dia terlantar di hospital. Dia menziarahi Kamarul dan memberikan semangat kepada Kamarul. Encik Kadir juga yang menghantar Kamarul pulang ke rumah dari hospital. Kamu nampak tak? Jawapannya agak panjang. Bukan 2 peristiwa, bukan 3. Walaupun 3 ayat. Ini ialah daripada satu contoh peristiwa yang berlaku dalam novel kita. Kalau tak silap cikgu bab yang ke... nanti cikgu cuba rujuk, ya. Dalam bab ke-8. 8. Gambar dia di katil. Ada gambar dia yang terlantar di katil hospital. Ya, bab yang ke-7. Ya, bab yang ke-7. Ya, cerita dia dah terlantar di katil hospital itu berada di bab yang ke-7. Bukan bab yang ke-10. Bab yang ke-10. Bab yang ke-10. Ya, ada gambar ni. Ya, gambar. Okey, cikgu tunjukkan, nampak gambar ni. Ya, boleh buka surat, siapa yang ada buku tab di tangan dia, muka surat 74. Ya, muka surat 74, gambar Saridah, gambar rakan-rakan dia, ada Makjah, ya. Dia terlantar di katil hospital dan masa ini, ya, Encik Kadir lah yang
banyak. Ya, walaupun sebelum itu kita nampak bagaimana begitu kurang adabnya, ya, biadabnya Kamarul kepada Encik Kadir, tetapi ketika Kamarul berada di hospital, Encik Kadir lah yang banyak, ya, sebagai seorang yang sudah berumur, ya. Jadi orang yang dah berumur 50-an dengan anak murid dia, atlet dia, dalam perhatian dia yang berumur 17 tahun, macam ayah dengan anak, kan, ya. Jadi walaupun hatinya terluka, ya, dibuat oleh pelajar tadi, oleh Kamarul tadi, tetapi sebagai seorang ayah, sebagai seorang jurulatih, dia ketepikan perasaan itu, ya. Apabila anak muridnya kemalangan, dia lebih banyak mengambil perhatian. Ini semua dalam satu contoh peristiwa. Ya, jawapan ini memang sangat kemas pada cikgu lah, ya, kemas, mantap, dan anda boleh ambil keseluruhannya, ya, masukkan dalam jawapan peperiksaan sekiranya ada soalan ini, ya, berkenaan dengan masyarakat prihatin. Okey, ada apa nak tanya ke? Boleh faham jelas tak pelajar? Ya, silakan. Ada nak? Jelas, alhamdulillah. Okey, baik, terima kasih, jelas, ya. Latihan pengukuhan yang terakhir, ya. Okey, kita tutup sekejap sebab kita nak tengok sama-sama nanti. Okey, kalau jelas, alhamdulillah, ya, maknanya kamu faham sefaham-fahamnya. Okey, pelajar-pelajar, ya, maknanya anda fahamlah, ya. Anda faham, bila cikgu harap anda boleh buat seperti mana yang cikgu terangkan tadi, ya. Apa yang cikgu terangkan, ya, ada isi, ada huraian contoh peristiwa. Isi 1 markah, huraian contoh peristiwa lagi 1 markah untuk novel Pelari Muda, di mana soalan kertas 1, soalan kedudukannya adalah di bahagian B. Soalan nombor 3 dengan markahnya 10 markah, ya. Jadi kalau boleh buat seperti mana yang kita bincangkan tadi, ya, cikgu sangat yakin, ya, untuk mendapatkan 10 markah sebenarnya dalam tangan kamu. Okey, sekarang sebenarnya cikgu ada buat beberapa soalan, ya, untuk kita tengok bersama-sama, ya, untuk kita tengok bersama-sama. Soalan simple, ya, boleh jawab ke tak boleh jawab. Kita tengok sama-sama, ya. Okey, kita tengok sama-sama. Itu dia, latihan pengukuhan. Soal simple sahaja. Yang pertama, nyatakan tempat Kamarul dan atlet lain menjalani latihan. Cuba jawab. Cikgu nak kamu menyebut. Okey, ramai-ramai pun tak apa. Sebut. Supaya apa? Supaya bila sebut, dia terus melekat dalam kepala. Cuba jawab ramai-ramai pun tak apa, ya. Jadi dah dapat jawapan nombor 1. Pusat latihan sukan, Pusat Sukan Kampung Pandan. Ya, tepat. Di manakah tempat yang menunjukkan Kamarul sedar akan kesilapannya? Jawab pelajar. Hospital, ya. Hospital, betul. Cikgu nak kamu menyebut. Ya, walaupun soalannya tak adalah soalan macam ni dalam peperiksaan. Tapi cikgu nak kamu tahu peristiwa-peristiwa yang berlaku. Okey, nombor 3. Kamarul Surais Saridah pelajar tingkatan 5 yang akan mengambil SPM. Nyatakan, ni soalan dia. Latar masyarakat di atas. Apakah jawapan anda? Latar masyarakat apa ni? Betul. Ya, masyarakat pelajar sahaja. Tak ada yang bertanggungjawab, ya. Sebab dia tanya Kamarul Surais Saridah pelajar tingkatan 5 yang akan mengambil SPM. Jadi, siapa mereka ni? Mereka ialah latar masyarakat, ya, yang akan masyarakat pelajar. Ya, latar masyarakat pelajar yang akan mengambil SPM. Ataupun latar masyarakat pelajar tingkatan 5 pun boleh. Ya, tak payah masuk dengan yang bertanggungjawab, tak perlu, ya. Okey, yang keempat. Yang keempat ni cikgu nak tinggalkan untuk kamu. Kamu cuba cari dan dapatkan. Ini ada di bab-bab akhir novel kita. Ya, Encik Kadir masuk ke bilik Kamarul dan Surais di Bangkok. Ini kita dah berada di Bangkok. Mana kita dah ada bab 13, bab 14 dan bab 15. Dah akhir dah. Untuk mengingatkan mereka tentang pertemuan di bilik hotel pada waktu malam. Malam. Betul ke malam? Entah-entah petang, entah-entah pagi. Yang ni cikgu nak kamu cari.
Betul atau salah? Ini cari. Dapat kan? Ya. Okey. Baik. Seterusnya. Ada lagi tak soalan? Ada lagi 4. Okey, betul ke 4? Kita akan tengok nanti ya. Okey, pelajar-pelajar, soalan yang kelima. Berikut ialah watak-watak yang menunjukkan masyarakat yang prihatin kecuali. Silakan. Yang mana? A, B atau C atau D? Silakan. Mahat. Ya, C. Mahat. Ya, kebanyakan jawab Mahat. Okey. Mahat ni siapa? Kalau baca novel, kamu akan jumpa nama Mahat. Ya, kamu akan jumpa nama ni ada dalam novel kita. Tetapi dia tanya, ya, watak-watak bawah ni menunjukkan masyarakat yang prihatin. Saridah prihatin tak pelajar? Ya, Encik Kadir, adakah dia seorang yang prihatin? Ya, prihatin. Diwaga, prihatin ke tidak? Tanah. Ya, prihatin. Betul ke? Panjangnya prihatin. Betul ke jawapan kamu? Yakin ke tidak? Dia berada pada bab yang terakhir. Diwaga ni siapa? Bagus. Atlet Filipina. Bagus. Ya, cepat menjawab maknanya habis dah. Ya, mengkaji satu teks novel Pelari Muda. Ya, ini adalah atlet Filipina yang pernah memenangi pingat emas dalam acara sukan C sebelum ini. Ya, dan Diwaga ialah saingan hebat kepada Kamarul. Ya, dan kita tahu akhir cerita macam mana. Semua orang tahu ya. Jadi kita tak berhajat untuk bincang panjang. Di manakah Saridah menulis surat meluahkan rasa hatinya yang terbuku kepada Kamarul? Jawapan? Bagus. Tepat. Ya, perpustakaan. Latar tempat, perpustakaan. Bila latar masa, cuba cari. Yang ketujuh, Mak Jah menyadari tentang perubahan Kamarul selepas pulang daripada berjoging lalu menegurnya. Bilakah peristiwanya berlaku, pelajar? Pagi. Ya, betul, tepat. Boleh isi jawapan. Dan yang terakhir, Kamarul dan atlet negara berangkat ke Bangkok pada waktu... Ya ke pagi. Okey, cikgu tinggalkan nombor 4 dan nombor 8. Ya, untuk anda pastikan betul-betul. Ya, adakah jawapannya betul-betul yang kamu sebutkan tadi? Okey, bermakna habislah ya perbincangan kita untuk novel Pelari Muda bagi latar. Ya, untuk unsur kajian latar. Habis dah. Ya, kita dah tengok latar tempat, latar masa dan juga latar masyarakat. Boleh faham tak sehingga ya habis perbincangan kita pada pagi ni? Boleh faham tak pelajar-pelajar? Boleh ya? Okey, bagus. Ya, kalau ada apa nak tanya nanti boleh rujuk. Ya, boleh rujuk cikgu lah. Ya, okey. Jadi sebelum cikgu tinggalkan anda, ya, pastikan. Ya, pastikan apa yang cikgu nak anda nak betul-betul kepastian. Yang ini tak perlu hantar. Yang ini tak perlu hantar nota. Seperti mana sebelum ni kamu pernah hantar pada cikgu watak dan perwatakan. Yang ini cikgu tak nak kamu hantar. Tetapi wajib buat. Tak perlu hantar kepada cikgu, tetapi wajib buat. Cikgu akan tengok nota-nota anda apabila kita bersemuka nanti. InsyaAllah, doalah ya, cepat sikit bersemuka. Senang kita belajar di dalam kelas ya. Dah masuk fasa 4. Allah cepat nak. Oh, dah masuk fasa 4 hari ni khabar beritanya. Maknanya seminggu 2 lagi ready lah untuk balik ke sekolah. Ready. Mulailah. Alamak, dah nak balik sekolah. Sukalah balik sekolah kan. Dah letih belajar kat rumah. InsyaAllah, doa-doalah. Maknanya bila Perak dah masuk fasa 4, khabar beritanya hari ni dah masuk fasa 4, bermakna tunggulah ya daripada menteri kita, menteri pelajaran ya. Siapa yang menteri pelajaran?
Diam semua, hudang. Ya, kalau bahasa kawan kita siapa? Rashid Jidin. Tapi tak bolehlah panggil Rashid Jidin. Dia menteri. Cari apa panggilan dia. Ya, jadi menteri akan bersuara lah kejap-kejap lagi tu. Okey, jadi pastikan nota anda lengkap. Cikgu akan tengok balik sekolah nanti. Semua lengkap tak nota. Jadi tak payah hantar yang ni. Yang nak hantar yang mana? Yang karangan tadi ya. Okey, jadi kalau tak ada apa-apa, faham ya pelajar-pelajar apa yang kita bincangkan pada pagi ni? Boleh faham semua? Faham. Alhamdulillah. Okey, bagus. Ya, yang cikgu nak kamu faham. Ya, bila kamu sebut kamu faham, bermakna betul lah kamu faham. Ya, sebab apa? Kefahaman ini penting sebab kamu akan jawab dalam peperiksaan dan cikgu akan terima hasilnya nanti. Ya, daripada kefahaman yang kamu sebut tadi, sangat jelas ayatnya faham. Ya, jadi cikgu harap faham sefaham-fahamnya. Dalam peperiksaan nanti anda boleh jawab dengan baik. Ya, okey, kalau tak ada apa-apa, terima kasih atas kehadiran ya, seramai 26 orang. Ya, 8 lagi sahabat kita mungkinlah ada masalah mereka yang tersendiri. Okey, jadi untuk itu ya, kita jumpa lagi insya-Allah minggu hadapan. Sekian daripada cikgu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, sama-sama. Terima kasih semua. Sama-sama.